Set lah. Alhamdulillah. Kurang. Hah? Saya paket macam ni. Sudah ramai sikit. Ramai subuh. Dah 10 ni sudah. Rapat-rapat. Semat tak boleh kan? Ke tak boleh? Boleh, tak boleh lagi. Langsung. Rawing boleh? Raweh boleh. Kat bawah. Sepenuhnya. Kapasiti bawah lah. Kapasiti bawah lah. 200 setengah kan saya kira. 300 setengah. So malam pertama terawih baru boleh lah. Ni pun dah start. Okay tak? Baik, astagfirullah. Kita berhenti azan. Nanti berhenti terus kan? Azan berhenti terus kan? 1 minit, 2 minit tu kan lampu merah tak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Laqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman menerusi ayat 14 hingga ayat 17 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal hars والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Setinggi puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita sekali lagi dalam solat maghrib berjamaah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Selangor. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid. Terima kasih juga kepada tuan-tuan yang terus mengimarahkan masjid negeri ini. Semoga kita semua sentiasa disihatkan oleh Allah, diberikan kemudahan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup kita. Dan semoga Allah rezekikan kita untuk kita bertemu dengan Ramadan sekali lagi pada tahun ini, insya-Allah. Walau macam mana pun kepayahan, kesusahan, kesulitan, walau macam mana pun dengan pematuhan yang kita kena laksanakan hari ini, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan andainya inilah Ramadan kita yang terakhir, kita pun tak tahu adakah Allah sudi nak temukan kita masuk. Tapi kita sangat berharap, kita perlukan sangat Ramadan ini. Kerana kita kenal diri kita 11 bulan selepas Ramadan yang lepas. Kita kenal diri kita. Kita cubalah menjadi orang yang sehabis baik dalam melaksanakan amalan dan juga suruhan. Tapi kita masih gagal atau masih ada lagi kelalaian-kelalaian. Maka sebab itu kita sangat mengharapkan untuk bertemu lagi dengan Ramadan, untuk kita pulihkan, untuk kita perbaiki segala kelemahan-kelemahan kita, apatah lagi untuk kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, hari ini hari Sabtu, esok Ahad, Isnin, berkemungkinan besar kalau ikut pada takwim hisab, takwim yang dibuat oleh Jabatan Mufti menurut kiraan, bukan tengok ru'yah. Ru'yah insya-Allah Isnin petang nanti pihak Jabatan Mufti akan mencerap anak bulan. Tapi kalau ikut kalender yang telah disiapkan setahun itu, kalau ikut jangkaannya, insya-Allah hari Isnin malam kita bermula 1 Ramadan. Kita tunggulah pengumuman rasmi daripada penyimpan Maha Besar nanti. Berarti hari Selasa kita start untuk berpuasa. Berarti Isnin petang kita dah kena ada satu perasaan dalam diri kita. Betapa terujanya kita, betapa hiba, sedih, bercampur baur perasaan kita pada petang tu. Kalau boleh saya sangat berharap saja, harapnya Allah tidak sibukkan pada petang Isnin nak menjelang malam tu. Saya sangat berharap dengan kesibukan yang kita ada, kepayahan, kesusahan, ke pekerjaan, ke apa sahaja hubungan kita dengan dunia kita hari ini, ya Allah izinkan kami pada petang Isnin nanti kami nak sangat duduk di masjid. Kami nak tenang-tenang. Kami tak sabar untuk menanti kekasih kami, saat bahagia kami nak bertemu dengan kekasih yang kami telah tinggalkan 11 bulan ini. Kami kembali nak bertemu dengannya sebulan balik. Kami nak duduk tenang-tenang dekat sebuah tempat, bukan untuk makan malam dengan lilin, dengan bunga, bukan. Kami nak duduk di sebuah tempat yang namanya rumah Engkau, ya Allah. Kami nak stay daripada asar mungkin, atau lepas asar kami nak duduk tenang-tenang. Kami nak doa banyak-banyak supaya kami bertemu sahaja dengan tirai Ramadan itu. Kami selak sahaja seolah-olah malam pertama kami dengan kekasih kami. Kami telah tinggalkan dia selama 11 bulan. Kami sangat sedih. Jadi kami nak bertemu lagi dengan dia. Manalah tahu ini pertemuan yang terakhir kami. Ya Allah, permudahkan kami pada hari Isnin nanti, insya-Allah petang tu. Tuan-tuan tolong doakan saya pun dapat tenang-tenang pada petang Isnin tu.
Kita bertemu malam pertama saat bahagia kita dengan Ramadan. InsyaAllah, semoga Allah bantu kita, insyaAllah. Sesedari tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat 14 hingga 17 surah Ali Imran, kita nak diskusi malam ni lebih kurang setengah jam nak masuk isyak ni tuan-tuan dan puan-puan semua, adalah tentang ada benda yang lebih utama dalam hidup yang kita nak kena kejar. Bila mana Allah sebut dalam ayat 14 surah Ali Imran, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan, kesukaan, keinginan kepada perempuan, kepada anak, kepada harta benda, emas, perak, kuda-kuda yang bertanda. Semua keduniaan-keduniaan ini Allah memang sengaja jadikan semua ni indah supaya manusia ni enjoy dengan kehidupan ni. Tapi Allah sebut wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi walaupun dunia ini indah, memang Allah sengaja berikan keindahan dengan kekuasaan Allah yang Allah boleh buat cantik dunia ni supaya kita happy, seronok hidup dekat dunia. Tapi Allah ingatkan kita, Allah lepaskan kita, tapi Allah tarik kita sekejap. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi di sisi Allah, walaupun dunia ni ada semua kehebatan, keindahan, kemewahan, kelebihan semua ya Allah nak kita kejar, tapi Allah kata tenang-tenang dulu, akhirat ada benda yang lebih utama, yang tempat sebaik-baik tempat untuk kamu kejar, untuk kamu kembali. Husnul ma'ab, Allah sebut inilah tempat kamu kena kembali. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan, bila kita sebut kita balik kampung, kita rasa satu perasaan tuan. Balik kampung kita rasa perasaan, walaupun hari ni tak boleh balik. Tapi bila sebut balik kampung, pergi kerja, balik rumah, dia rasa perasaan. Pergilah vacation, bercuti mana-mana, bila sebut balik, kita jadi tak sabar. Walaupun kita tahu rumah kita tu tak best lah, ada problem lah itu ini. Bercutilah berapa lama, 7-star hotel sekalipun, berjalanlah ke Europe sekalipun, pergilah umrah haji, keliling Kaabah, dapat masuk Kaabah sekalipun, tapi bila hari-hari terakhir dengar nak balik ke rumah sendiri, kita rasa juga seronoknya rumah tu. Tuan-tuan, Allah sebut kita wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat kembali ni kita supaya kita rasa seronok, dan tempat itu adalah syurga yang dia lebih seronok daripada semua benda yang kita ada dekat dunia ni. Walaupun Allah beri syurga dunia, hubus syahawati minan nisa, perempuan ke, wal banin, anak-anak ke, wal qanatiril muqantarah, harta benda semua ni, minaz zahabi wal fiddah, emas, perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang bertanda, berarti binatang-binatang yang hebat-hebat ni. Semua-semua keduniaan, syurga dunia ini Allah bagi kepada kita. Enjoy, ambil, tapi kena ingat ada benda yang lebih excitement, yang lebih power, yang lebih indah. Yang kamu jangan lupa, kamu pernah satu hari dulu tok nenek moyang kamu, Adam dan juga Hawa pernah duduk, itulah kampung asal kamu. Wallahu indahu husnul ma'ab, itu tempat kamu nak kembali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita nak kembali ke syurga? Kenapa? Sebab ini tempat asal kita. Jangan lupa di mana kita bermula. Kita bermula dalam keadaan kita suci. Jangan lupa kita bermula dekat sebuah tempat yang sangat mulia. Tiba-tiba kita dihinakan dengan satu kemuliaan yang bersifat sementara. Kita mengejar keduniaan, kita sanggup tikam belakang, kita sanggup ambil harta orang lain, kita sanggup membunuh, sanggup mencaci demi keuntungan, kepentingan peribadi kita. Kita nak semua benda keduniaan ini. Kita lupa dulu kita pernah suci. Dulu kita dapat semua benda yang indah-indah dalam syurga, sejarah asal kita. Maka Allah nak beri peluang kepada kita. Allah nak beri peluang kepada kita untuk kita ingat tempat bermula itu. Maka Allah sebut dalam ayat yang ke-15, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Wahai Muhammad, mau tak untuk aku khabarkan kepada kamu perkara yang lebih baik, lebih indah, lebih canggih, lebih hebat daripada semua benda yang kamu kejar dekat dunia ni. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kita jangan lupa, kita nak masuk Ramadan.
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, kita akan diampun dosa. Siapa yang mengejar Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan diampun dosa, keredaan Allah, diampun semua dosanya, dan dia akan mendapat tattaqun, la'allakum tattaqun. Visi Ramadan kita nak kejar takwa. Allah cerita, kalau kamu kejar takwa, apa kamu dapat? Allah sebut dalam ayat 15 surah Ali Imran, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, antaranya melalui Ramadan. Antaranya takwa, menerusi solat Jumaat yang didengar tu, takwa tu. La'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, dan ini hasilnya, reward yang kita akan dapat, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kita bukan sekadar dapat tu, yang bukan sekadar kita kekal duduk dalam syurga yang landscape, yang keindahan yang sungguh cantik ini, dan kita akan dapat pula pasangan wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah, pasangan lelaki, pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki, mutahharah yang disucikan serta mendapat keredaan daripada Allah. Begitu pasangan yang tidak menyakitkan hati langsung, perasaan yang tidak pernah sakit, sentiasa bersih dan sebagainya, tidak ada sebarang kekurangan. Wallahu basirun bil ibad. Allah sebut di hujung ayat 15, Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Sebab tu tuan-tuan, kita nak masuk Ramadan, Allah turunkan malaikat banyak sangat pada bulan Ramadan. Yang malaikat itu ada setengah malaikat yang dia tidak turun pada bulan lain Ramadan. Malah Allah sanggup pula arahkan ketua malaikat yang namanya Jibril alaihissalam, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat yang sangat ramai turun, dan juga ketuanya iaitu Jibril alaihissalam turun. Dalam keadaan kita tahu malaikat Jibril ni turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi saja ketika turunkan wahyu. Tapi malaikat Jibril sanggup mencemaduli untuk bertemu dengan hamba yang berdosa, untuk membawa semua amal-amal hamba yang cuba untuk mencari keredaan dan mengharapkan keimanan, ketakwaan. Maka mereka akan menjadi saksi. Mereka akan bawa report tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Allah nampak, Allah kenal hamba-hambanya. Yang Ramadan untuk apa, dia nak kejar Ramadan kenapa, apa kekurangan dia, apa yang dia buat, apa keikhlasannya, apa yang dia show off dan sebagainya. Semua Allah tahu. Allah mengetahui segala yang rahsia dan terang-terangan. Muslimin dirahmati Allah, siapa ni orang bertakwa ni yang dapat syurga, dapat segala keistimewaan syurga ni? Disebut dalam ayat yang ke-16 surah Ali Imran. Siapa ni di antara ciri orang yang bertakwa? Iaitu mereka akan sentiasa berkata dan meminta kepada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yang berhak mendapat syurga, yang mengalir sungai serta pasangan, keindahan, kemewahan yang mereka akan kekal dalam syurga itu, orang ni macam mana ni? Antara karakternya adalah dia suka meminta dan mengaku dengan Allah, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepadamu. Apa buktinya? Kami sanggup datang masjid, ya Allah, dalam keadaan kami nak kena patuh SOP, dalam keadaan kami nak kena bawa sejadah sendiri, dalam keadaan kami kena pakai face mask. Kami susah, ya Allah, tapi ini bukti kami. Walaupun kami sihat, kami tak sihat, kami tetap taat kepadamu, ya Allah. Kami ada peluang nak buat jahat, tapi kami hentikan kejahatan tu. Ini bukti kami beriman. Yaqulu innana amanna, orang bertakwa dia akan kata, wahai Tuhan, kami beriman. Kami telah, bukan kami akan beriman. Amanna. Berarti dia dah proof, dia dah buat, dan dia baru dia mengaku. Ya Allah, bukan kami akan beriman Ramadan lagi 2 hari, ya Allah, kami cubalah, ya Allah. Tak. Kami dah cuba dah bertahun-tahun, tapi Ramadan kami akan buat lebih lagi. Bukan Ramadan baru kami kenal masjid, tak.
Bukan Ramadan baru kami nak ibadat tinggal maksiat. Tak, kami dah beriman lama dah ya Allah. Ramadan kami akan lipat gandakan lagi keimanan dan ketakwaan kami. Kami akan buktikan dengan amalan kami. Rabbana innana amanna. Dia mengaku bukan sekadar dengan lidah tapi dengan perbuatan. Kemudian dia akan minta faghfir lana dzunubana. Ini ciri ahli syurga ni. Faghfir lana, dahlah beriman, amal soleh banyak, dosa pun barangkali dah tak ada dah, tapi dia masih minta ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami dah buat sembahyang, kami dah puasa, kami dah ini, kami dah macam-macam benda baik, kami dah taat kepadamu ya Allah. Kejahilan, keburukan, maksiat kami buat dulu, kami dah start tinggal ya Allah. Please ampunkan kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Bebaskan kami daripada azab api neraka. Sebab itu kita sangat mengharapkan Ramadan. Kerana Ramadan adalah bulan pengampunan. Kita tahu Allah memang sengaja berikan Ramadan. Salah satunya bukan sekadar Allah nak suruh kita puasa, Allah nak suruh kita ibadat. Tak, tapi kan Allah nak pilih hamba-Nya ya Allah nak berikan keampunan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita buktikan keimanan kita kepada Allah 11 bulan sebelum Ramadan. Kemuncaknya adalah pada Ramadan. Bukan permulaannya Ramadan, kemuncaknya Ramadan. Kerana Allah dah bagi kita latihan, Allah dah bagi kita peluang banyak kali Ramadan. Bila lagi kita nak mula? Jawapannya mula dulu. Malam pertama adalah pecutan terakhir, bukan 10 malam akhir pecutan. Malam pertama tu adalah pecutan kita. Sebab itu baginda Rasulullah SAW mengajar kita Rejab dan Sya'ban sebagai tanda orang yang menanti saat bahagia, bukan last minute nak dating baru nak plan, last minute baru nak jumpa kekasih, baru tergopoh tergapah, tiba-tiba ada masalah itu, masalah ini dan sebagainya. Dah seminggu bertemu pun tak prepare lagi, mengadu sakit, mengadu itu, ini tak ready, macam-macam lagi. Sedangkan Allah dah beri kita 11 bulan untuk ready. Dan Nabi dan para sahabat mengingatkan kita 2 bulan yang terakhir. Muslimin dirahmati Allah, seandainya kita tak sempat untuk ready dengan 2 bulan, kita masih ada 2 hari lagi. 2 hari lagi untuk kita get ready, untuk kita bersedia untuk menghadapi Ramadan. Maka kita nak buktikan keimanan kita dan kita nak tunjukkan lagi dengan semaksimum mungkin pada bulan Ramadan bermula malam yang pertama. Pecutan kita adalah pada malam yang pertama. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan daripada itulah dalam ayat yang ke-17 surah Ali Imran, Allah sebut kepada kita 5 perkara. Bagi orang yang bertakwa ini, cara untuk dia mencapai takwa itu, dia boleh dapat menerusi 5 perkara ni. Dan 5 perkara yang disebut dalam ayat 17 surah Ali Imran, perkara ini kita boleh cari dalam Ramadan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ramadan kita boleh cari sabar. Ramadan kita boleh cari macam mana nak jadi orang yang benar. Ramadan kita boleh cari macam mana aku nak jadi orang yang patuh, yang taat. Ramadan kita boleh cari diri kita macam mana aku nak jadi orang yang banyak infak, banyak sedekah. Ramadan kita boleh cari aku ni dalam hidup pada waktu sahur, adakah aku ini kerjanya makan ataupun aku istighfar pada waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar. 5 perkara ni sesedari memang sepanjang tahun boleh cari, tetapi paling mudah ia boleh dijumpai pada bulan Ramadan. Orang-orang yang masuk syurga kerana ketakwaan yang mereka ada. Pertama, kerana mereka sabar dalam setiap keadaan. Ramadan akan mengajar kita untuk menjadi orang yang sabar dalam melaksanakan kepatuhan.
Kita nak puasa, kita sabar. Tuan, apa saja berlaku depan kita, kita sabar, kita tahan diri kita. Aku sedang puasa. Nak bercakap benda tak elok, malas. Aku sedang puasa. Nak tengok benda tak elok, tak boleh. Aku sedang puasa. Semayang, apa ni? Aku kena buat. Imam baca panjang, aku taat. Semayangnya banyak pula tarawih, apa lagi? Aku akan buat. Aku sabar dalam kepatuhan. Tutup aurat muslimat-muslimat, nak tutup aurat Malaysia ni panas ni, bukan musim sejuk ni. Tambah pula tengah lapar lagi. Tapi kerana aku sabar dalam patuh kepada Allah, sanggup tutup aurat. Walaupun panas. Ini sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Orang macam ni masuk syurga. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Walaupun kita tahu ada banyak benda depan mata kita yang kita boleh buat. Dan benda ini Allah tak suka. Tapi kita boleh lagi untuk selindung. Kalau buat pun orang bukan tahu. Tapi oleh kerana kita ada sifat sabar dalam melaksanakan maksiat, tahan diri kita. Oh, ni tak boleh buat. Ramadan akan bantu kita untuk tahan diri daripada buat. Kerana kita sedang berpuasa. Kita rasa rugi kalau aku baca Quran, nak khatam, habis baca Quran, sembang, ngumpat orang lain. Tak boleh, tak boleh. Rugi. Maka dia akan sabarkan kita daripada nak cakap orang, tapi fikir-fikir, aku baru je baca Quran sekejap lagi. Sia-sia kalau aku boleh jaga mulut baca Quran, nak mengejam khatam Quran. Tapi dalam masa yang sama, aku mengumpat. Dalam masa yang sama, aku mengadu domba. Jari ni yang duk selak helayan-helayan Al-Quran, jari yang sama duk komen dekat social media, benda-benda yang menyakitkan hati. Oh, dia akan fikir, dia akan sabar. Tak boleh, ini tak boleh buat. Jari dia nak scroll social media, nak baca an-namimah, nak baca semua gosip-gosip yang ada ni. Tuan-tuan, social media satu musibah yang besar dalam kehidupan kita. Kalau Ramadan kita masih sibuk dengan social media, tuan-tuan, kita akan jadi orang yang paling rugi. 11 bulan kita sibuk dengan social media. Ramadan kita masih sibuk. Na'udzubillah, ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Lindungi kami. Saya pada social media, saya ada Instagram, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada apa. Saya ada semua. Tapi ruginya saya kalau saya masih sibuk dengan handphone saya dalam keadaan saya mengabaikan Quran saya. Maka dipikir-pikir balik, tak apalah, aku tahan benda ni. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika diberikan ujian atau musibah. Apa saja kepayahan, kesulitan, kesusahan kita, sabar. Dia tenang dulu. Adalah tu hikmahnya, insya-Allah. Tenang-tenang dulu. Imam kita baru je baca dalam rakaat yang pertama tadi tentang orang yang diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguhnya manusia itu akan diuji, dites dengan ketakutan, kelaparan, dikurangkan harta, tanaman yang tak menjadi, semua kesulitan-kesulitan dalam hidup. Berikan khabar gembira kepada orang yang sabar. Nanti ini kita bincang pasal sabar ni. So Ramadan akan ajar kita sabar. Dan selagi tak maghrib, kita sabar. Tengoklah makanan sedap macam mana pun, oh, aku tak akan makan. Sabar dalam taat, sabar dalam tinggal maksiat, sabar ketika diberikan ujian atau musibat. As-sabirin. Ramadan akan push kita untuk jadi orang yang sabar. Yang kedua, as-sadiqin. Ramadan akan latih, akan ajar kita untuk menjadi orang yang benar. Tuan-tuan, kita boleh tipu yang kita ni puasa. Makan senyap-senyap kat rumah, tak ada orang, keluar tak payah makan. Dulu ya mungkin kena beli plastik hitam, kena standby plastik hitam, beli mana-mana kat kedai. Sekarang kita ada food delivery. Siapa yang boleh control food delivery ni? Dan kita pun tak boleh nak salahkan runner-runner nak hantar barang ni. Di mana tahu ni order daripada lelaki ke perempuan. Atau kalau lelaki sekali mungkin dia gastrik, ustaz. Betul juga. Siapa yang boleh proof yang dia gastrik? Dia dengan Allah sahaja. Sebab tu satu-satunya ibadat yang kita tak boleh nak proof Allah puasa. Sebab tu Allah kata, wa ana ajzi bih, aku yang akan berikan ganjaran. Allah tahu. Jadi Ramadan latih kita jadi orang yang benar. Jadi kita tak akan bercakap bohong, tak akan buat benda-benda yang tipu, kita akan buat. Bekerja nak tipu, bekerja nak hantar quotation tipu, nak hantar tender tipu dan sebagainya, kita tak akan buat.
Ramadan melatih kita untuk jadi orang yang benar. Al-Qanitin yang ketiga, Ramadan akan latih kita menjadi orang yang taat, yang patuh. No argument, no excuse. Tuan-tuan, kita risau ni malam pertama Ramadan, berapa ramai orang yang akan komplain dengan ejen ke masjid sebab tak dapat nak sembahyang tarawih. Ni solat maghrib kita lapang kan. Fardu. Nanti Ramadan nanti. Isyak tu pun mungkin dah penuh dah isyak tu. Maghrib tu kosong, asar tu kosong. Kalau Ramadan mungkinlah maghrib, asar mungkin ada orang, mungkin. Tapi still ada kosong. Tapi orang bekerja, berebutnya tarawih. Yang sunat itu diutamakan, yang wajib na'udzubillah min zalik. Maka takkanlah itu mindset kita dah bertahun-tahun. Yang sunat kita kejar. Dah nak kejar yang sunat pula tu. Lepas tu berbalah pula dekat luar kes. Nak kena beratur, nak kena scan, nak apa, nak ni. Nak mengejar yang sunat. Tiba-tiba pergi caci maki orang lain sebagainya. Membuat yang haram demi mengejar yang sunat. Macam mana tu agak-agak. Ramadan akan latih kita jadi orang yang patuh. Yang taat. Subuh sampai maghrib tak boleh makan, tak boleh minum. Kita patuh, kita taat. Ada perintah SOP yang kita kena patuh. Kapasiti banyak ni, perempuan tak boleh datang, Ramadan saja baru start boleh. Itu pun tengok kapasiti yang sesuai. Bawa itu, bawa ini semua, penjarakan, jaga. Kami patuh. Yang penting kami dapat ibadat kepada Allah. Sampai-sampai tiba dah ditakdirkan tak boleh masuk, tak apa, kami balik. Kami buat kat rumah. Kami takkan tulis kat Facebook, kami tak nak komplain dekat Facebook, kami nak kata itu ini nak ibadat pun susah, JK penting diri. Kami takkan buat benda tu sebab kami orang yang patuh. No argument. Tak nak bantah-bantah tuan, tak ada. La rafasa wala fusuq wala jidal. Kalau pergi haji tuan, kita akan diajar benda ni. Pergi haji, pergi umrah, pergi Mekah, mana umumnya nak buat ibadat, la rafata, jangan buat benda yang tak elok, wala fusuq, jangan buat benda yang menyakitkan orang, wala jidal, jangan nak berbantah-bantah, berbalah-balah. Ni sama ni, kita nak Ramadan ni sama ni. Jangan buat benda macam tu. Parking suka hati, guna toilet suka hati, kan tak boleh masuk, komplain, jerit depan-depan masjid. Tuan-tuan, apa yang telah diputuskan kita taat, tuan-tuan, kita taat. Kerana mereka, pihak pemerintah lebih tahu daripada kita. Tapi dalam masa yang sama kita berdoa supaya Allah permudahkan kita, supaya kita boleh kembali macam sedia kala, insya-Allah. Mudah-mudahan doa tuan-tuan, gunakan kekuasaan doa, power tuan-tuan yang menjadi ahli masjid ini. Tuan-tuan punya hubungan sangat dekat dengan Allah, mengadulah, tolonglah minta bagi pihak saya yang tak rapat dengan Allah. Tuan-tuan yang rapat, yang dekat dengan Allah ni, tolonglah ya Allah, kami nak rapat, kami nak sembahyang macam dulu, kami nak imarah masjid, kami tak nak gaduh-gaduh sebab SOP ni ya Allah, tolonglah hilangkan musibah kami ni. Kita nak jadi orang yang patuh. Nombor 3 tuan-tuan. Nombor 4, Ramadan akan paksa kita untuk jadi orang yang banyak keluar duit. Tuan-tuan, tahun ini tolong pastikan bajet kita untuk diri kita, bajet kita untuk family kita lebih sikit daripada bajet kita untuk orang lain. Kalau kita boleh buat tahun ni. Dah bertahun-tahun dah kita lebihkan bajet untuk kita. Nak beli handphone, beli kereta, aksesori, renovate rumah, tambah itu ini apa semua untuk kita tuan-tuan. Cuba tengok mana banyak kita punya ke untuk orang lain punya. Kalau tak boleh buat sepanjang tahun, at least Ramadan biar untuk orang lebih banyak dalam bak duit yang kita keluar ni. Sebab bila sebut infak, kita fikir untuk orang. Walaupun ada nafkah untuk sendiri, nafkah untuk family, tapi jangan lupa nafkah untuk masyarakat. Tahu pula Ramadan dia ajar kita untuk menginfakkan harta pada jalan Allah. Maka Ramadan akan paksa. Kita tengok orang lain sedekah, tengok orang lain sedekah, kita tak rasa malu. Kak, aku dah berapa tahun nasib terima je orang punya pemberian. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, sebelum kita berhenti azan, yang terakhir sekali, Ramadan akan paksa kita bangun sahur. Kita akan sanggup bangun sebab kita nak makan. Tapi orang yang beriman, dia bukan semata bangun fikir makan. Makanlah 2 talam sekalipun, esok memang akan lapar. Sebab puasa memang lapar. Tapi dia bangun, dia tak lupa untuk istighfar banyak-banyak kepada Allah. Al-mustaghfirina bil ashar. Gunakan peluang pada waktu sahur itu bukan untuk makan semata-mata. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah tuan-tuan, puan sekalian, itu sahajalah mungkin yang menanti saat bahagia kita, tajuk kita malam ni. Kita nanti nak memasuki Ramadan, kita berharap kita mendapat personality Ramadan itu menerusi ayat yang ke-17
surah Ali Imran. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan saya boleh masuk Ramadan kali ini, saya boleh jadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Kita semua pun boleh dapatkan ini Ramadan yang terakhir kita. Mungkin inilah Ramadan kita yang terbaik dalam sejarah hidup kita, insya-Allah. Minta maaf salah silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.